Saya tak ingat bila saya ada dengar satu orang putih apa saya ni, dia ceramah, dia bawa satu cerita ni mungkin betul mungkin tak betul, tapi dia punya pengajaran dia tu betul, bukan hadis lah cerita. Dia kata ada satu sultan bina satu masjid elok. Jadi setelah siap masjid tu, puteri sultan ni minta kepada ayah dia untuk dia menjadi orang yang pertama solat di masjid tu. Jadi ayah dia ni, sultan ni pun berkenanlah dan mengarahkan semua pekerja-pekerja masjid ni keluar, jangan ada. Jadi semua orang keluar, melainkan seorang pekerja ni dia main lambat, dia tak dengar arahan tu. Ketika puteri itu sedang masuk untuk solat, dia tertengok puteri tu, ternampak puteri berkenaan, konon ceritanya cantik lah, menyebabkan dia jatuh cinta. Jadi bila dia jatuh cinta, dia asyik duk ingat kat puteri tu sampai tak boleh nak kontrol perasaan dia. Dia habaq kat mak dia. Dia ni pekerja binaan je lah. Mak dia kata, hang siapa tu anak sultan, hang orang binaan, siapa nak menikah dengan? Siapa nak menikah dengan kau? Awak. Dia tu anak sultan. Dia kata kat mak dia, pergilah tanya sultan, kot-kot boleh dapat. Mak dia kata, tak payahlah nak cuba kita ni. Kau siapa nak cuba anak sultan? Kerana terlalu mengingati sangat, kononnya sampai dia jatuh sakit dan teruk sakitnya, kuat sakitnya. Lalu mak dia ni tiada pilihan, ibu dia tiada pilihan, dia pun tak apalah, aku cubalah juga pergi nak menghadap sultan, nak bagi tahu hal anak dia. Pergi nak menghadap sultan, orang tak bagi masuk istana. Mak dia cuba rayu, akhirnya dapat berita kepada sultan ada satu orang perempuan nak jumpa sultan juga. Dapatlah dia menghadap sultan dan dia cerita tentang hal anak dia yang jatuh cinta dengan puteri sultan. Sultan kata, tak apa, bawa dia main menghadap aku. Bawalah dia main menghadap. Setelah bawa dia main menghadap, dia pun, sultan kata, kau nak kahwin dengan anakku? Boleh, tapi aku nak tengok, sebelum aku nak pertimbangkan, aku nak syaratkan kau untuk dipertimbangkan ni, kau kena solat, datang awal solat malam di masjid ni 40 hari. Dan akan ada pihak orang sultan lah akan tengok, betul ke kau datang awal ke masjid solat malam. Dia pun hari pertama datang, hari kedua datang, dia nak kahwin ni, hari ketiga datang. Lama kelamaan dia datang, dia menikmati nikmat solat malam itu. Sehinggalah 40 hari. Lepas tu dia terus datang 50 hari, 60 hari, 70 hari. Dia tak pergi menghadap sultan. Lalu sultan sarah orang dia supaya pergi panggil, kalau dia tu datang, besok suruh main menghadap aku. Main menghadap dia. Dia tanya, pasal apa kau tak datang tanya? Untuk hasrat kau, untuk aku pertimbangkan. Dia kata, semasa sebelum aku pergi solat malam dulu,
Aku memang cinta pada puteri kau. Hati aku hanya dipenuhi oleh dia. Tapi apabila aku solat malam, perasaan aku berubah. Aku dapat merasai kecintaan kepada Allah, kekhusyukan kepada dia. Aku dapat lihat dunia ini lebih luas. Aku dapat rasa nikmat yang paling besar ialah dapat mengingati Allah. Sehingga aku tak kisahlah aku dapat kahwin dengan dia ke dengan lain. Bukanlah soal besar lagi bagi aku. Jadi aku rasa itu bukan lagi keperluan utama aku. Keperluan aku ialah aku dapat melazimi solat malam ni. Cerita ni tak tahu sejauh mana betul. Tapi inti kandungannya betul. Tuan-tuan, nikmat mengingati Allah ini bukan seperti nikmat tunggu duit masuk dalam tabung. Ia akan mengubah seluruh persepsi cara kita fikir, cara kita ingin hidup, hasrat, keinginan kita, apa yang kita tunggu pada masa depan. Ia mengubah segala-galanya. Pun begitu, tidaklah menafikan bagi zikir itu fadilat. Sebahagian fadilat itu dialami oleh sebahagian orang. Ada orang ada orang sesiapa, tak payah orang lah, tuan-tuan sendirilah. Jika tuan-tuan ikhlas melazimi istighfar, tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan melazimi ya hayyu ya qayyum, tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan melazimi ya dzal jalali wal ikram, tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup tuan-tuan. Maka sebahagian orang dia menulis cerita itu. Boleh untuk kita mengambil kegembiraan di atas kurniaan keajaiban itu, tapi dengan syarat. Yang pertama, pastikan zikir itu menepati Al-Quran dengan sunnah. Dulu pastikan, jangan main buat zikir sendiri punya apa ke, panggil hai manjakani, hai gelang mah ke apa, tak boleh. Zikir itu. Kemudian tak boleh kita habaq kat orang, kalau hampa baca 70 kali jadi macam ni. Nak habaq yang tu Nabi saja. Cuma kalau kita kata pengalaman aku duk zikir sehari, duk istighfar sehari 1000 kali, Masya Allah, Allah buka rezeki. Pengalaman dia. Bukan ada nas dalam masa itu. Nasnya suruh istighfar banyak-banyak. Yang tu saja. Banyak mana dia tak sebut. Zikir tuan-tuan, bukan masalah banyak tu. Sahaja. Tapi kesan zikir tu pada diri orang yang zikir tu. Sebab itu Al-Imam Nawawi, dia sebut, para ulama menyebut, digalakkan untuk kita panjangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya ada ruang mengingati Allah. Kalau dengan la ilaha illallah macam cepat tak ada ingat Allah. Kata dia dalam muqaddimah al-adhkar tu, dia menyebut hal itu kerana sebab tu kalau seorang yang sebut la ilaha illallah ataupun subhanallah, subhanallah, ataupun alhamdulillah, dengan penuh rasa memuja dan memuji Allah 100 kali lebih baik daripada yang 1000 kali alhamdulillah, 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 apa pun dia tak rasa. Penat dia dah. Dia tak merasai memuja dan memuji Allah. Tapi kalau dia subhanallah ataupun astaghfirullah al-azim, astaghfirullah, beribu kali dalam keadaan setiap kali lafaz merasai bagaimana dia memohon keampunan dengan Allah, dia akan melihat keajaiban yang hebat. Kerana kesan zikir itu mendapat rahmat di sisi Allah dan kurniaan Allah berdasarkan kehadiran orang-orang yang berzikir itu bagi mendekatkan dirinya pada Allah.
Boleh tak dia kata ada pengalaman saya berselawat berapa banyak akhirnya berlaku pengalaman. Dia tak boleh kata hang kalau nak dapat macam ni hang buat macam aku selawat 40 kali. Dia tak boleh. Mungkin masa dia selawat tu dia begitu menghayatinya, atau mungkin masa tu ada faktor yang lain. Mungkin dia sedekah sebelum tu, mungkin ketika itu kena waktu yang mustajab. Banyak sebab kemungkinan. Tapi kalau Nabi kata 30, Nabi tu confirm. Pasal Nabi dapat wahyu. Kita tak dapat wahyu. Nak cerita pengalaman boleh. Sebagian ulama cerita pengalaman membaca surah Yasin. Dia cerita pengalaman. Tapi bukan nas. Bukan nas. Surah tu sendiri ada dalam Quran. Pengalaman ataupun mujarabah ataupun tajribah boleh untuk satu orang mengambil galakkan untuk dirinya, tapi bukan nas ataupun panduan untuk orang lain.